Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan warga media Prima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian daripada doa kita untuk memasuki pada bulan Ramadan hampir dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya tinggal beberapa hari lagi, 4 hari untuk kita berada pada bulan Syakban yang penuh dengan keberkatan. Dan bulan Syakban pada tahun ini adalah bulan yang cukup istimewa kerana berlakunya malam nisfu Syakban tu pada malam Jumaat. Dan malam nisfu Syakban ni adalah salah satu malam yang doa kita tak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berlakunya pula pada malam Jumaat itu dia hanya berlaku pada setiap 10 tahun sekali saja. Nisfu Syakban, malam Jumaat 10 tahun sekali. Mana tahun depan kita tak akan jumpa lah pada malam Jumaat, mungkin malam-malam yang lain, sehinggalah 10 tahun itu sendiri barulah kita jumpa pada hari atau malam Jumaat itu sendiri. Dan Nabi pernah menyebut bahawa Syakban ini adalah satu bulan yang orang tak berapa nak peduli. Ya, tak berapa peduli, ya, seperti mana sabda Nabi SAW yang maksud dia, antara bulan Rejab dan bulan Ramadan itu ada satu bulan yang orang tak berapa nak prihatin lah, iaitu bulan Syakban. Sebab itu saya melihat ulama-ulama dulu, ya, mereka mengambil inisiatif bagaimana nak menyuruh ataupun nak menggalakkan masyarakat setempat itu dengan aktiviti-aktiviti keagamaan. Di antaranya ialah dengan tahlil itu sendiri, ya, yang dilakukan rumah ke rumah, sehinggalah boleh menjalin gabungkan kekeluargaan antara masyarakat kampung itu sendiri. Dulu begitu. Sekarang ni dah dibuat secara tahlil perdana, ya, di surau, di masjid dan sebagainya. Bagus jugalah. Satu cara juga untuk menghimpunkan arwah sajalah, tapi yang tulis nama arwah tu tak datang. Dia bagi borang, bagi duit. Yang bagi duit tu tak datang. Itu yang kadang-kadang semakin melonggarkan semula istilah dia, kepada inisiatif yang pernah dibuat oleh ulama-ulama kita dululah untuk menggabungkan masyarakat, ya, sebab menghubungkan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan. Maksudnya wajibnya kita tu untuk menghubungkan silaturahim antara satu sama lain. Yang maksud memutuskan itu macam mana, Ustaz? Maksud dia ialah kita tak berapa peduli lah pada jiran-jiran. Kadang-kadang kita adik-beradik pun kadang kita tak pernah pun berhubung dengan dia. Kecuali hari raya saja. Hari biasa jarang. Ataupun terus tak kenal dengan kita, ataupun tak prihatin dengan kita, ataupun menjauhkan, ya, hubungan tadi itu dengan kehidupan kita lah, atau jauh yang kita, ya. Jadi itu satu-satulah, ya, mana sebab itu saya melihat inisiatif ulama-ulama dulu tu bagus, ya, menghubungkan silaturahim tadi itu antara sesama jiran, tetangga dan sebagainya. Walaupun sekarang ni adalah, ya, pandang-pandangan tertentu yang mengatakan bid'ah dan sebagainya, itu tak apa, terpulang pada mereka lah. Sebab ada ulama di kalangan tabi'in. Mana tabi'in ini sahabat tabi'in, tabi'in. Mana generasi yang keempat. Mereka membuat tahlil seperti ini, ya, menggalakkan seperti ini. Walaupun mereka bukan orang Melayu, tapi mereka adalah golongan Arab di sana yang melihat bahawa perkara ini ada sesuatu yang wajar untuk dilakukan. Ya, di sana itu golongan tabi'in lah yang melakukan. Sebab melihat masyarakat ketika itu semakin jauh daripada Islam. Sebab itu Sayyidina Ali sendiri pun ketika pemerintahan beliau, apabila masuk bulan Rejab, bulan Syakban dan bulan Ramadan ni, Sayyidina Ali melihat dah tak sama suasana zaman Rasulullah, zaman sahabat dulu. Walaupun Sayyidina Ali sahabat,
Tapi apabila sampai kepada pemerintahan dia, dah masyarakat ketika tu dah jauh. Kalau dulu kita tengok sahabat-sahabat ni, sebelum subuh dah ada kat masjid. Sampailah matahari naik ke atas kepala mereka tu, seolah-olah pancaran matahari tu menyebabkan warna kulit mereka kuning-kuning. Kekuning-kuningan lah, mana kena sebabnya matahari. Tapi di zaman Sayyidina Ali tu dah kurang. Ya, orang-orang yang nak ke masjid, orang-orang itu pada zaman awal lagi. Lagilah kita sekarang ni lagilah jauhnya, lagi jauh, jauh dan makin berkurangan. Kita alhamdulillah lah di Selangor wilayah Sultan ni maghrib isyak tu ramai, tapi subuh je masih lagi perlu diaktifkan lah semula sana. Okey, tuan-tuan, kita masuk pada perbincangan pembacaan buku kita, iaitu Penawar Bagi Hati, bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Ikhlas. Inilah pokok segala ibadat. Kalau keikhlasan tidak ada, akan timbul dalam hati kita, akan berkata-katalah dalam hati kita. Terhadap amalan kita. Terhadap amalan kita, terhadap pemberian kita, terhadap usaha kita. Semua kita akan berkira-kira terhadap sesuatu yang kita lakukan. Dan untuk menjadi orang yang ikhlas sungguh-sungguh ni bukan satu yang mudah. Walaupun nanti kita bincang adalah kategori-kategori ikhlas ni, kategori-kategori ikhlas ni, yang rasa-rasanya kita mungkin kategori yang ketiga atau yang keempat lah kot dalam ikhlas tadi itu. Tak apalah, alhamdulillah, mana ada jugalah sedikit sebanyak kepada keikhlasan tadi itu sana. Ketahuilah olehmu bahawasanya ikhlas itu menunggalkan Allah Ta'ala. Saya rasa sampai situ dulu. Yang terakhir. Menunggalkan, mana mengesakan, mensatukan, satu. Allah Ta'ala pada segala taat dengan qasad. Mana setiap perbuatan kita tu hanya kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala saja. Kita buat sesuatu perkara tu lillahi ta'ala. Kalau yang kitab Jawi surat 84, 83. Kitab Jawi 83. Kalau kitab Rumi ni wallahu a'lam. Tapi bab yang ke-6 baru masuk pada bab yang ke-6 pada menyatakan tentang ikhlas. Ialah menunggalkan Allah Ta'ala pada segala taat dengan qasad. Qasad tu ialah dengan niat lah. Niat tu tidak ada lain melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu pembeza antara adat, kebiasaan, rutin harian dengan amal ibadat kita ialah dengan qasad ataupun dengan niat tu. Contohlah kita nak datang bekerja di sini kan. Kita niatlah nak cari rezeki yang halal. Insya-Allah Allah akan cuba mengasingkan kita atau cuba untuk mengelakkan kita daripada perkara-perkara yang laghah ataupun yang maksiat. Sebab kita nak cari rezeki yang halal. Niat tu tak apalah, kita niat dulu. Perjalanan nanti tu biarlah urusan tu Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Kita ada qada dan qadar. Penentuan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana jangan risaulah. Allah tu Maha bijaksana. Allah tu Maha mengetahui. Jadi kalau kita tak ada niat, belum tentu lagi kita boleh mengelak daripada perkara-perkara yang membawa kepada kerugian kepada kita. Innal insana lafi khusrin. Mana sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. Sebab tu kita kena niat sesuatu. Tak apalah di penghujung ataupun result dia itu terpulang pada Allah SWT. Kita cuba sedaya upaya kita sebaik mungkin, hanya menunggalkan ataupun kerana Allah SWT, lillahi ta'ala saja. Terpulanglah. Sebab kita pun dah tahu bahawa segala urusan kita tu dah ditentukan oleh Allah SWT sejak daripada awal lagi. Kita dalam kandungan sampailah sekarang dah ditentukan oleh Allah SWT. Dan iaitu bahawa menghendaki ia dengan taatnya itu akan semata-mata menuntut hampir kepada Allah Ta'ala. Inilah tuan-tuan bekerja, cari rezeki. Dan rezeki tadi itu kita gunakan untuk nafkah, perbelanjaan, untuk diri kita. Selepas ada baki untuk isteri kita. Lepas ada baki barulah kepada anak kita. Walaupun kita tahu nafkah isteri itu wajib, nafkah anak itu wajib, tapi kewajipan menafkahi diri sendiri itu adalah yang paling utama. Kita cari untuk kita dulu. Ada baki baru isteri, ada baki baru anak-anak, ada baki barulah orang yang wajib kita tanggung.
Ada begitu, bukannya kita kerja terus pada isteri. Ada setengah orang tu kerja buku akaun semua kat isteri. Cukup bulan kosong. Kosong. Tak apalah sebab dia ikhlas bagi kat isteri dia, tak apalah. Kan? Dia bukan begitu sebenarnya. Nafkah ni lah kepada diri sendiri dahulu. Sebab itu ikhlas ini iaitu bahawa menghendaki ia dengan taat tadi itu, dengan pelakuan ataupun perbuatan atau ibadat, apa sajalah yang kita lakukan tadi itu hanya kerana Allah Ta'ala saja. Tak ada kepada niat-niat yang lain. Tak, kita kerja takut kadang-kadang mertua pula. Apa tak kerja ni? Takut dengan mertua pula, segan dengan mertua pula. Kadang segan dengan isteri pula. Apa abang asyik gaji kecil, buatlah 2 kerja. Menteri pun dah suruh buat 2 kerja. Kita pun segan dengan isteri, buatlah 2 kerja. Padahal ikhlas itu tidak begitu. Ikhlas tu kerana kita nak menghampirkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ikhlas betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdi diri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu saja kan. Tak apalah. Allah yang mengatur urusan kita. Seluruh yang ada dalam cakrawala yang ada ni semua, termasuk bumi dan langit itu sendiri, adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dijadikan malaikat, mungkin kita susah sebab sujud ya. Kan? Sujud bertasbih ya. Kita ni diberi option, pilihan yang begitu baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan lebih hebat lagi Allah. Tiada kepada Allah Ta'ala, tiada akan sesuatu yang lain. Makna kita taat tadi itu semata-mata kepada Allah, bukan kepada yang lain. Seperti puji manusia dan harta benda dan dimuliakan dan lainnya. Kita buat sesuatu tu bukan harapkan pujian manusia. Kadang-kadang kita buat tu untuk mengharap orang baru perasan. Ini ada lagi rupanya. Bila kita buat sesuatu. Kalau kita tak buat sesuatu tu orang tak ingat kita, orang tak tahu pada kita. Kan? Kadang-kadang kena buat sesuatu yang pelik barulah orang ingat. Kan? Kadang-kadang kalau tak buat begitu orang tak ingat kita. Jadi kena buat sesuatu. Jadi itu niatnya bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi niatnya kerana sesuatu pujian, suatu apa yang diharapkan suatu ketika nanti ya. Ataupun kita melakukan sesuatu tadi sebab harta benda, nak dapat duit ke, nak dapat itu ke, harta benda, material lah, material dan sebagainya sana ya. Ataupun dimuliakan ya, kita buat sesuatu tu mengharap orang muliakan kita ya, dimuliakan kita ya. Puji-pujilah, muliakan. Ya, mulia ni kadang-kadang dapatlah pingat, dapatlah datuk, tan sri ke apa ke, naiklah pangkat, 2 increment ke, 3 increment ke, tu. Atau bonus, kalau orang dapat 6, kita dapat 7, dapatlah, dimuliakan begitu. Daripada segala tujuan dunia, mana hilangkan apa objektif atau motif tuan-tuan melakukan suatu perkara. Kita nak masuk Ramadan ni kan, nak masuk Ramadan. Boleh tak rasa-rasanya kita buat sesuatu di bulan Ramadan ni lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas? Ya. Kalau dulu kita sembahyang tarawih, ya, tahun lepas 8. Ya. Okeylah. Ya. Lepas tu ada dengan kuliah sedikit sebelum tarawih atau selepas tarawih. Kan? Ikut peraturan yang disediakan oleh JAIS ataupun Jawi lah. Kan? Ikut peraturan tersebut. Jadi kalau dia buat 8, lepas tu kita sambung. Orang baca bertadarus, kita sambung tarawih kita. Lepas habis kita tarawih kita pun masuklah grup tadarus pula. Balik nanti, kita tadarus sambung lagi di rumah. Cuba buat lebih daripada yang sepatutnya, ataupun seperti mana dulu-dulu kita buat lebih. Tu. Tapi kita buat tu kerana kita nak improve. Kita nak upgrade diri kita tu, bukan seperti mana dulu. Kita nak buat sesuatu yang kelainan pada tahun ini.
Ya, mudah-mudahan dengan niat kita, itu niat kita tadi, niat kita tu untuk kita mendapatkan keredaan dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Itu bukan ada tujuan dunia keduniaan ini, tidak ada. Duniawi ini kita ketepikan. Susah tu. Kita buat sesuatu bukan niat dunia ni memang susah. Kadang-kadang kita buat sebab kawan, sebab kawan ataupun nak cari kawan. Macam sepupu baik kan, nak mutu besar tu. Ustaz nak cari kawan. Niat ni memang betul nak berdakwah bila dah berjalan jauh, ya, berhenti sembahyang berjemaah, kemudian ada tazkirah pendek. Tu baguslah niat dia. Tapi takutnya ustaz tu pula terikut. Tu takutnya begitu, ya. Dan bahawasanya ikhlas itu satu kelakuan hati yang dipuji. Ikhlas ni tak ada orang tahu. Ya, kita buat sesuatu ni ikhlas, kita tak tahu. Tak ada seorang pun yang tahu. Hanya kita dengan Allah Subhanahu Taala saja yang tahu ikhlas kita tak ikhlas kita. Kan? Kadang-kadang kita tengah sembahyang terdetik sesuatu. Kan, terdetik, hari ni macam bagus ya. Macam bagus dia sembahyang, macam bagus dia. Kan? Bila kita ada rasa seperti itu, ikhlas tu dah mengurang. Sebab kita fokus kita tadi lah sebab Allah Subhanahu Taala, kerana menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau dah rasa bangga diri, ujub tu datang, tiba-tiba datang, itu yang sukar tu. Ujub tu sukar. Nak elakkan, nak buang, dia kena latihan lah. Ya. Kalau ulama dulu sanggup di penjara, keluar daripada penjara, orang tengok, asal muka dia berseri-seri. Dia kata sepanjang dia hidup dalam penjara tu, dia berkomunikasi dengan Allah, bercakap dengan Allah, merayu dengan Allah, agar nafsu tadi itu, sifat-sifat yang mazmumah tadi itu diketepikan. 40 tahun enggak. Sebab itu kalau dia nama ni apa istilah dia, firasat mukminin. Yang sebagai firasat. Sebab bila tuan-tuan tengok seseorang yang hebat dalam ilmu agama ni, bila kita tengok dia, kita pun dah rasa seronok tengok dia, atau kita dah rasa nak ikut cara dia. Dia mesti dia ada suatu perbuatan yang dia cuba membuang segala sifat-sifat mazlumah ataupun sifat-sifat yang tak baik dalam dirinya itu, dan menuju ke arah yang ikhlas tadi itu. Kalau kita belum sampai peringkat itu, kita susah. Kadang-kadang anak kita pun lawan kita. Isteri kita pun kadang-kadang tak setuju dengan kita. Ya. Walaupun kita kawam, ya, ar-rijal kawwamuna 'alan nisa, ya, lelaki itu adalah pemimpin. Tapi susah kadang-kadang, ya, kita nak arahkan, kita nak suruh isteri kita patuh ikut, susah. Sebab kita tak ada kawam tadi itu. Ya, tak ada kawam tadi itu. Iaitu suatu sifat yang ada kepada seorang suami ataupun seorang lelaki yang kalau dia cakap tu ikut. Macam raja lah ya, bila arahkan saja, ya, orang semua ikut. Seperti itu. Dia ada kedudukan, raja tu ada kedudukan, sultan tu ada kedudukan. Tapi kita ni ada kedudukan. Sebagai seorang lelaki, kita ada kedudukan. Tapi kedudukan kita tu kadang-kadang orang buat tak tahu ya. Tak tahu. Dah hantar email dah semua kan, suruh datang kuliah. Tapi tak datang juga. Contohlah, contoh. Kadang-kadang email. Dia susah, memang susah. Dia sebab orang tu dia rasa, ini begitu kan. Bukan sesuatu yang mesti ataupun sesuatu yang memberi manfaat kepada dia. Itu yang sukarnya tu. Ya. Sebab tu dia adalah suatu kelakuan hati. Mana perbuatan hati kita. Ikhlas tadi itu. Itu yang sukar untuk kita miliki lah, ya, miliki keikhlasan tadi itu. Ya, sana. Dan tiada diterima akan amal ibadat melainkan dengan dia. Dengan dia apa? Dengan dia ikhlas. Kita ibadat. Ya. Tapi bila kita tiada ikhlas, maka amal ibadat kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Taala. Maksudnya tidak diberi ganjaran. Walaupun faman ya'mal misqala dzarratin kan diberi. Barang siapa yang melakukan amal walaupun sekecil zarah pun dia akan diperlihatkan kan. Tapi dia tidak bincangkan di situ tentang ikhlas.
Kalau dibincangkan tentang ikhlas tadi itu, dia memberi satu yang lebih tambah nilai kepada seorang tadi itu. Ada tambah nilai. Tapi kalau dia sekadar beramal, dia sudah hukum fiqhnya sah. Kita sembahyang zuhur, rukun yang 13, ada dalam kitab Safinatun Najah ada rukun yang 17. Dalam kitab Safinatun Najah kecil yang kita ada. Tapi di situ ada rukun sembahyang tu 17. Penambahan dia. Itu sebagai ulama menambahlah. Tapi yang standard dia 13 rukun sembahyang tu. Kan, rukun sembahyang tu ada 13. Jadi di rukun fiqhnya sah sembahyang. Mana kita melepaskan taklif kita. Tak perlu kita buat sesuatu, dah kita tunai-tunailah. Tapi walaupun kita beribadat, walaupun kita itu ini dan sebagainya, tapi kan keikhlasan itu tak ada, mungkin lambatlah kita masuk surga. Tapi surga ni Allah punya rahmat. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab ibadat kita. Sebab ibadat kita ni belum tentu menyebabkan kita menjadi masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi penentuan surga ialah dengan ibadat kita. Kehidupan yang kedua di alam barzah tu pun dengan amal ibadat kita. Amal ibadat kita. Sebab itu tiada diterima akan amal ibadat melainkan dengan dia dengan ikhlas. Telah berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Artinya tiada disuruh akan mereka itu melainkan dengan menyembah mereka itu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika membersihkan mereka itu baginya akan agama daripada syirik yang besar, syirik dan syirik yang kecil. Tidaklah aku disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala itu melainkan mukhlisin, ikhlas sungguh-sungguh. Ikhlas sungguh-sungguh. Ikhlas inilah yang sukar untuk diperolehi. Tapi tak apalah, nanti dia ada cara-cara bagaimana kita nak memperoleh keikhlasan ni. Kalau hari ini datang tapi bulan depan tak datang, tak dapatlah ciri itu. Kena datanglah. Kena datang. Sebab mereka tu disuruh menyembah Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersihkan daripada perbuatan-perbuatan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik khafi pun ada, syirik jali pun ada. Yang jelas, syirik jali ini jelas. Seperti pergi ke kuil, Batu Cave, bergambar kat patung yang tinggi tu, selfie dengan patung. Walaupun kita kata tak ada apa-apa pun, tak sekadar bergambar je. Tapi sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Seolah-olah kita bersetuju dengan kewujudan patung besar tu. Nak kata kita syirik, taklah syirik, tapi kita seolah bersetuju pula. Boleh kita musnahkan patung? Boleh, kalau beranilah. Tirulah Nabi Ibrahim. Tiru Nabi Ibrahim. Tapi sebab dia seorang-seorang je, kalau ramai banyak patung tu boleh letak kapak tu kat patung lain. Ini cuma dia patung tu satu je. Tinggi pula. Tinggi. Susah juga tu. Tapi gila, Nabi Ibrahim pun nak. Kita tak ada niat macam itu. Bukan niat nak apa, nak mengagungkan dia ke apa ke, tak ada. Tak adalah, dia niat tu di dalam, itu maksud ikhlas tadi. Niat tu di dalam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang niat kita. Cuma akan timbul fitnah tak agak-agak kalau kita selfie dengan dia. Kan? Persepsi orang maksud dia. Kita memanglah kita tidak menganggap, bahkan kalau kita lalu pun kita kena membenci, kan, kewujudan dia, kan, kena membenci, digalakkan kepada kita membenci. Tukar macam mana Ustaz? Kalau tukar tugas bersihkan dia. tak, macam itu sambung gas kawasan di Pabali tu. Itulah mana dah benda tu dah jelas ya. Lakum dinukum waliyadin kan. Agama kamu, agama kamu, agama kita, agama kita. Semua orang lain buat. Kalau boleh dalam sambutan-sambutan seperti itu arahkan yang agama dia lah. Aktiviti kena tak sama Ya. Macam kalau dia kata hari Taikusam ke apa tu, selalunya melibatkan orang menteri di sana dan kita diarah untuk buat kerja kat situ untuk menteri. Jadi macam mana keadaan kita bekerja? Yalah. tak reda. Tak
reda pun dapat gaji juga ya. Itu masalahnya tu. Tak reda dapat gaji juga. Dapat OT lagi lah tu. Triple lah tu. Time-time cuti kerja kan dapat triple lagi. Wah, itu yang untuk. Sebab itu dia sudah itu mana perasaan membenci itu kena ada. Sifat membenci itu kena ada. Dan kita kata ini tugas, tugas. Dan sifat membenci itu kena ada lah. Tapi itulah nak kata rezeki itu sama ada halal ataupun haram, wallahu a'lam, di situlah kan ya. Boleh kok belanjakan kawan ya, duit yang hari itulah, yang triple dari itu, yang triple dari itu. Atau letak kat surau ke, letak surau. Itu je lah. Tapi itulah kita pun dibawa arahan kan. Sepatutnya kita boleh bincang dengan HR ke ketua jabatan kita untuk mengatakan tak sesuai perbuatan tu, ya, mintalah orang yang berkaitan dengan dia yang mengurus. Sepatutnya begitulah. Sepatutnya. Ataupun ya mungkin ambil pekerja yang temporary sementara untuk khusus itu saja. Itu mungkin begitulah. Tapi kalau dah mungkin dia punya prosedur peraturan dia tidak boleh dan sebagainya, kita terpaksa lah. Kalau kita tak nak, terus kita tipu bawa sakit kurus. Mengelak daripada dengan alasan menipu. Itu seperti mana keluarga Sumayyah itulah, anak dia yang lelaki itu kan. Kan anak dia yang lelaki itu bila ibunya mati, ayah dia mati ya, sebab mengekalkan Islam dalam jiwa dia. Tiba-tiba adanya mengaku, tak apalah saya sembah kepada Lata dan Uzza kan. Tapi wa qalbuhu mutmainnun, hatinya tu tenang dengan iman tadi itu. Kalau boleh seperti itu boleh. Kan? Hatinya seperti itu boleh. Seperti satu kisah tuan-tuan. Abu Muslim nama dia. Kisahnya jarang-jarang, Abu Muslim ni adalah seorang Yaman, warga negara Yaman lah. Kisah ni berlaku selepas kewafatan Rasulullah SAW. Di Yaman, mana selepas kewafatan Rasulullah SAW ni berlaku kes-kes di mana orang mengaku sebagai Nabi. Nabi. Ya. Di Madinah pun ada orang yang mengaku Nabi. Maka di Yaman tu ada seorang, saya tak ingat nama dia, yang mengaku sebagai Nabi. Kemudian dia pengaruh dia kuat. Walaupun dia mengaku sebenarnya, tapi pengaruh dia cukup kuat. Jadi Abu Muslim ni salah seorang daripada ulama yang ada ketika itu, yang hebat orang dia. Dipanggil untuk menghadap kepada yang mengaku sebagai Nabi tadilah. Ya. Tapi bila ditanya, ya, kamu bersetuju tak dengan saya sebagai Nabi selepas Muhammad? Saya tak pernah dengar. Seolah-olah dia mengaku dia tak dengar apa yang disuruh untuk dia mengaku tadi itu. Tapi bila ditanya, adakah Muhammad itu Rasulullah? Ya, saya mengaku dia adalah Muhammad, adalah Rasul SAW. Dengan pantas dia menjawab. Ditanya, dijawab dia. Mana disuruh kepada dia untuk memperakukan yang Nabi palsu ni sebagai Nabi selepas Nabi Muhammad. Akhirnya dia dibuang. Akhirnya supaya Abu Muslim ni dibakar. Maka pengikut-pengikut Nabi palsu tadi menghimpunkan kayu untuk membakar Abu Muslim tadi itu. Maka bila dah disediakan kayu, maka dicampakkanlah ke dalam. Apa yang berlaku? Tak terbakar pun dia. Ni berlaku seperti Nabi. Bila ikut Nabi Ibrahim tadi, ketuk. Lepas tu letaklah kapak tu kat pokok ke kat mana. Kata pokok ni yang patahkan kepala tu. Kalau boleh buatlah ya. Tapi sekarang ni kamera CCTV yang semua banyak, payah juga. Itu yang letak kapak tu kat pokok pula. Nampak ini staff TV3 ni. Kacau juga. Kacau. Ya, cerita Abu Muslim tadi tu bila dah habis api tadi, unggun api tadi tu, dia keluar. Tidak sedikit pun terbakar. Baju dia, rambut dia pun tak terbakar. Itu Allah beri kurniaan kepada dia. Api ni memang sifat dia membakar, tapi dengan izin Allah. Bila Allah tak izin, tak berlaku sesuatu. Lalu selepas peristiwa tu, masih enggan lagi untuk memperakukan Nabi palsu tu sebagai Nabi selepas Nabi Muhammad tadi, maka diarahkan untuk buang daerah lah, buang negeri. Abu Muslim pun buang. Dia pun pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah, sampai ke Masjid Madinah tu, dia sampai pun ialah orang Islam ni, dia masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid lah.
Itu adab kita lah, adab kita.